Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak tengok tajuk seterusnya. Masih lagi bab 3, teknik mengukur parameter kesihatan badan. Iaitu 3.2, denyutan nadi. Ya. Okey, titik nadi pada badan. Okey. Jadi, apa dia titik nadi pada badan? Ya? Jadi, kadar denyutan nadi ni ialah pengukuran bilangan degupan jantung per minit. Okay, itu masuk kadar denyutan nadi. Jadi titik nadi ni apa? Iaitu tempat kita merasai denyutan nadi pada badan. Okey, di badan kita ni ya, memang ada beberapa titik nadi. Dan pada kawasan titik nadi ni, arteri terletak sangat dekat dengan permukaan kulit. Arteri ni apa? Arteri ni salur darah. Ya. Apabila jantung kita berdegup, denyutan nadi dihantar ke arteri-arteri ini dan boleh dirasai melalui kulit. Doktor kebiasaannya mengambil bacaan nadi di bahagian pergelangan tangan kerana jelas, menonjol dan lebih mudahlah. Okey, itu mengenai titik nadi pada badan kita. Kat mana titik nadi ni? Okey. Ni adalah tempat titik nadi yang ada pada badan kita. Kamu boleh tengok pada gambar rajah ini ya. Iaitu di bawah kita punya muka, iaitu di bahagian leher ya, menggunakan 2 jari. Okey, di bahagian tangan kita ni ya, pergelangan tangan sebenarnya. Yang ni yang biasalah, yang biasa digunakan ya. Ada lagi ya, di kawasan belakang lutut kita pun ada. Kamu nampak jelas salur darah dia. Ini di belakang kita punya kaki ya, sebelum sampai ke tumit kita, atas sikit pada tumit ya. Dan seterusnya di bahagian kepala, tepi ya, di tepi sisi telinga kita pun salur darah dia jelas ya. Yang di bawah dia ni pula di lengan kita, di bahagian dalam ya. Siku kita di bahagian dalam ya, atas lengan kita lah. Ini gambar yang kedua ya. Dan yang ni di bahagian kita punya peha, pangkal peha. Senang cerita pangkal peha, nampak gambar dia pangkal peha ya. Pun ada juga titik nadi. Dan yang ni di bahagian kaki, di bahagian bawah sekali, atas kaki kita, di bahagian hujung ni, nampak ya. So gambar rajah ini menunjukkan lebih kurang ada 8 titik nadi ya di bahagian badan kita yang boleh kita kenal pasti kadar denyutan nadi. Tapi yang biasa digunakan yang pertama dengan yang kedua ni lah, sebab lebih mudah ya berbanding yang lain ya, sebab dia berada di bahagian ada bahagian yang sensitif lah, terutama melibatkan kaum wanita ya. Jadi ini adalah titik nadi yang ada pada badan kita. Okey, kita nak tengok seterusnya faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi ya. Jadi dia adalah berbeza mengikut jantina, umur dan juga aktiviti fizikal. Okey, lelaki dan perempuan tak sama ya kadar denyutan nadi dia ya. Begitu juga dengan umur ya, kanak-kanak dan orang dewasa ya, juga tak samalah kadar denyutan nadi dia. Begitu juga dengan aktiviti fizikal ya, sama ada kamu dalam keadaan berehat ataupun berlari, juga tak sama ya kadar denyutan nadinya ya. Kita akan buat eksperimen untuk menguji ya kadar denyutan nadi siapakah yang lebih tinggi ataupun lebih rendah dalam keadaan tertentu ya, mengikut jantina, umur ataupun aktiviti fizikal dia ya. Okey, cetusan minda. Apabila berada dalam keadaan rehat ya, kadar denyutan nadi seorang atlet adalah lebih rendah berbanding dengan individu bukan atlet seperti kita ya. Mengapa? Jadi kadar denyutan normal jantung kita orang dewasa ialah 60 hingga 100 denyutan seminit. Tetapi atlet ya, dia boleh jatuh ya sehingga 40 hingga 60 sahaja ya denyutan dia seminit. Okey, kenapa dia lebih rendah pada kita?
Ini kerana atlet dia dah biasa dengan latihan yang cergas. Kan? Dia punya latihan tu adalah cergas, lasak ya. Untuk membina kelajuan dia, kecergasan dia, otot dan daya tahan dia ya. Jadi dia dah latih ya otot jantung dia untuk mengepam darah yang lebih tinggi dengan setiap denyutan jantung. Jadi dia perlukan sedikit sajalah denyutan tu untuk memberi kuasa kepada dia lah semasa latihan ya. Sebab tu semasa rehat pun dia punya denyutan nadi adalah rendah sebab dia dah latih dengan aktiviti-aktiviti fizikal dia yang memerlukan ya kadar yang sedikit ya berbanding dengan kita. Itu sebablah ya kenapa denyutan nadi atlet adalah lebih rendah berbanding kita yang bukan atlet. Okey, itu sahaja pada cikgu. Terima kasih kerana sudi menonton. Cikgu harap video ini dapat membantu kamu untuk memahami tajuk ya pada kali inilah ya. Dan sila tekan butang subscribe ya sebagai tanda sokongan kamu pada cikgu. Itu sahaja pada cikgu ya. Assalamualaikum.